Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Apa khabar semua kawan-kawan? Hari ini kita nak cerita sikit tentang kelebihan yang ada pada Tesla dan mana dia dapat kelebihan ni. Adakah dia orang telah mencipta sesuatu yang serba baru ataupun hanya menggunakan ilmu yang sedia ada tetapi dikemaskan untuk zaman sekarang. Jadi kalau kita tengok sebelum adanya Tesla, satu syarikat yang mendominasi industri otomotif ialah Toyota. Kenapa Toyota mendominasi industri otomotif? Ialah kerana Toyota telah menemui satu rahsia. Bukan nak kata rahsia lah, tapi sebenarnya Toyota telah memahami bahawa cara yang terbaik untuk menjadikan syarikat ini lebih berkeuntungan, mempunyai margin ataupun tahap keuntungan yang tinggi ialah dengan memastikan dia punya proses penghilangan adalah proses yang terbaik sekali. Oleh sebab tu kalau kita tengok pada tahun 1980-an dan awal 90-an masih lagi, hampir setiap kilang kereta di seluruh dunia memang dipenuhi dengan pakar-pakar TMS ataupun Toyota Manufacturing System. Ini termasuklah jenama-jenama besar yang kita pernah fikirkan di Germany pun, termasuklah yang dekat Stuttgart tu sekalipun, mereka telah menggunakan pakar-pakar TMS untuk datang mengajar mereka cara lebih baik untuk membina kereta. Basically untuk Toyota, kenapa susah nak fight dengan Toyota ni ialah sebenarnya kelebihan ni bukan berada pada kereta. Kelebihan Toyota ni berada di kilang dia sebenarnya. Dan ini mungkin sesuatu yang kita pernah dengar sebelum ni, iaitu benda yang sama sebenarnya disebutkan oleh Elon Musk yang menjadi ketua kepada Tesla sekarang. Jadi Toyota pada tahun 60-an dan 70-an mula menyedari bahawa sebenarnya kelebihan pada produk tu ialah satu kelebihan yang memang nyata, yang nampak dan boleh dirasai oleh pembeli. Tetapi kelebihan yang lebih besar ialah kelebihan di kilang, di mana di situlah mereka boleh mengawal kos mereka, di mana mereka boleh mengurangkan perbelanjaan R&D, perbelanjaan pemasangan dan mengurangkan kadar kesilapan yang berlaku di dalam kilang mereka. Jadi kalau kita tengok TMS ni, dia ada beberapa benda yang penting lah. Saya bercakap ni agak bahaya sikit sebab kawan-kawan dalam kilang kereta dia orang semua tahu benda-benda ni. Yang mana pernah kerja dengan company Jepun pun akan tahu benda-benda ni. Benda-benda macam continuous development dan sebagainya lagi lah. Just in time marketing. Ni semua benda-benda yang sangat penting yang telah diasaskan oleh Jepun, syarikat Jepun, terutama sekali oleh Toyota lah, dalam cara untuk memastikan produk mereka mencapai tahap kualiti yang terbaik walaupun tidak menggunakan kos yang paling banyak. Jadi Toyota telah memahami benda ni dan antara benda yang diorang lakukan ialah dengan memastikan satu sekali, kereta yang mereka buat sukar untuk dibuat kesilapan bila kita memasangnya. Maksudnya operator kilang di Toyota dia diberikan satu proses kerja di mana mereka tak boleh buat kesilapan. Agak sukar untuk melakukan kesilapan. Dan antara sistem ataupun proses yang membolehkan ini berlaku ialah Toyota telah mereka bentuk setiap komponen mereka sebanyak mana yang mungkin. Dia bila kita nak pasang komponen A kepada komponen B, dia hanya ada satu cara je untuk pasang. You tak boleh terbalik pasang. Takkan boleh, hanya ada satu cara je untuk pasang. Dan ini memastikan tidak ada kesilapan apabila kita memasang komponen. Ini bukan saja komponen-komponen besar, benda-benda kecil-kecil macam metal parts ataupun stamp items yang dia nak kena welding pun semua telah direka bentuk dengan cara yang sama supaya bila benda tu masuk dia tak akan tersilap masuk. Tidak mungkin tak ada macam ruang untuk ke kanan sikit, ke kiri sikit, supaya nanti bila bahagian yang ketiga nak masuk dia tak ada macam tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Memang tak ada. So ini adalah satu di mana mereka telah memikirkan secara asas, first principle punya thinking orang kata tu, di mana dia fikirkan macam mana cara nak pastikan benda ni kalau pasang tak silap. Dia bukan hanya pada nak training pekerja tadi tu, tak payah fikirkan training, kita kurangkan keupayaan dia untuk melakukan kesilapan dengan mereka bentuk komponen yang tak boleh dipasang dengan cara yang salah, hanya boleh dipasang dengan cara yang betul. So itu salah satu kekuatan Toyota Manufacturing System lah. Dan yang keduanya, Toyota memikirkan cara macam mana untuk melakukan continuous development ataupun continuous improvement. Di situlah di mana kita nampak di Toyota antara benda-benda yang pada tahun 1980-an yang menjadi keajaiban kepada mereka-mereka yang dalam industri ni ialah bagaimana di Toyota seorang line worker boleh tarik dia punya emergency ataupun dia punya line punya
boleh control the line. Kalau dia nampak sesuatu yang silap yang dah berlaku, dia boleh berhenti the entire line. Setiap orang dekat line tu ada keupayaan melakukan begitu. Which dalam kilang-kilang kereta lain di Eropah, terutamanya di Amerika Syarikat ke di mana ke, adalah satu benda yang tabu lah. Maksudnya you tak boleh berhentikan line. Apa pun line tu nombor satu. Tapi tak, di Toyota line tu tak jadi nombor satu. Yang menjadi nombor satu ialah kualiti dan memastikan benda tu dipasang dengan betul. Jadi ini hanya boleh dilakukan selepas proses-proses macam tadilah. Cara mereka bentuk dah betul, training dah betul, dan operator kilang tu juga mempunyai ilmu yang cukup untuk dia tahu dan dia tak boleh selesaikan masalah ni dalam masa yang diberikan. Dia boleh tarik dia punya line untuk berhentikan line tersebut. So itu antara benda-benda yang memang Toyota telah latih lah dia punya pekerja-pekerja. Dan juga yang seterusnya ialah just in time manufacturing. Okay? Just in time manufacturing ni lah di mana komponen-komponen tu tak dikompol dalam kilang berbanyak-banyak stok sampai kumpul labuk. This is what happened masa sebelum zaman Toyota, di mana di kilang-kilang besar di Amerika Syarikat terutamanya. Sebab cara dia orang buat kereta tu, pemikiran dia berbeza. Jadi Toyota membuat satu anjakan baru dari segi proses pemikiran masang kereta ni. Di mana sebelum itu, kilang-kilang kereta yang besar-besar di dunia ni semuanya berada di Detroit. Di Germany pun tak segah kilang di Detroit. Di UK pun kilang tak segah di Detroit. Kilang Mirafiori Fiat yang besar dekat Italy tu pun tak sebesar kilang di Detroit. Semua Detroit punya kilang, dia punya skala gergasi lah. Jadi bagaimana dia orang melakukan penghilangan secara skala gergasi di Detroit ni ialah dengan menghasilkan kereta pada satu macam a single product. Dia run satu produk dalam satu line dalam satu-satu masa di kilang tu. Sebagai contohnya, katalah dia orang nak buat balancing antara Buick Electra dengan, ini kata kita GM lah, dengan Chevrolet Corvette. So mungkin itu silap lah jenama dan lain. So let's say lah same product lah, Chevrolet Caprice dengan Chevrolet Corvette. So kata dia nak run bulan tu, dia nak run large volume lah, because this is how they make their savings. So dia akan run the entire kilang tu untuk buat satu model sahaja. So dia akan buat satu model dan dia buat 100,000 sekali, katalah 10,000 ke 5,000, saya tak tahu berapa banyak, tapi dia buat sekali one run tu, katalah 1,000 produk. Dia tak ada benda lain, dia buat benda tu, satu benda tu saja. Jadi dia punya product planning dia ataupun dia punya manufacturing planning dia berbeza. That means dia orang kena stockpile benda banyak-banyak. All the component dia dah stockpile. Katalah dia nak buat untuk 5,000 punya production run, dia kena stockpile 5,000 barang ready kat situ. And that's how they thought dululah. So 5,000 set of engine, gearbox, seat, apa semua dah ready. Dia pasang 5,000, habis stop. Kemudian dia akan pasang produk lain pula, lagi 5,000, stop. So dia punya product planning dia berbeza. So dia kena kumpul. Tapi untuk company macam Toyota, dia kata tak boleh macam tu, pasal siapa nak bayar stok itu, simpan kat situ, itu semua cost. Which is then Toyota kata kita kena buat JIT. Maksudnya JIT ialah komponen supplier hantar barang just in time sebelum pasang. So benda ni mengubah cara memikirkan tentang kilang, proses penghilangan, dan juga cara dia berhubung dengan dia punya supplier. So the supplier sekarang ni menjadi satu komponen penting dalam dia punya rangkaian ataupun rantaian bekalan untuk kilang kereta tersebut. Dan ilmu-ilmu ni semua ialah ilmu yang Toyota kongsikan dan ajar kepada semua orang. Dan kalau kita tengok apa yang Tesla lakukan sekarang ni, kelebihan-kelebihan yang ada pada Tesla ni ialah sama ilmu yang dia tengok dan dia perhatikan daripada automotive industry, dan apa yang dia dah belajar, yang dia perhatikan tengok apa yang orang buat sebelum ni, tapi dia ada twist baru dia. Sebagai contoh, bila kita tengokkan dia punya kelebihan, saya ada senarai kat sini 5 kelebihan dan kemungkinan ada mungkin 4 lah kekurangan sistem Tesla ni. Jadi let's say kita mulakan dengan dia punya kekurangan sistem Tesla ni. Bukan dia semua kuat lah, tapi dia ada kekurangan dia. Sebelum kita tengok kekurangan tu, kita tengok kekuatan dia. Yang kekuatan nombor satu ialah dia menggunakan proses ataupun teknologi penghilangan terbaru. Dan di sini yang paling besar sekali yang kita nampak ialah dia pakai menggunakan apa yang dipanggilkan mega casting lah, ataupun komponen yang bukan stamping, bukan ditempa tapi yang diacuan, menggunakan acuan. Jadi masa sekarang ni dia menggunakan satu acuan besar untuk bahagian depan dan satu acuan besar juga untuk bahagian belakang. Jadi dengan menggunakan acuan untuk struktur depan dengan struktur belakang ni, mereka telah mengurangkan jumlah metal stamp komponen dalam sedekat 200 komponen dapat dikurangkan.
Dan daripada situ juga mereka telah berjaya mengurangkan bilangan robot yang diperlukan dalam kilang sebanyak 60 hingga 70%. Dan ini juga menjadikan kilang mereka kilang yang kecil. Jadi kita nak tengok sekarang dekat dalam dunia ni, kilang otomotif yang mempunyai capacity production paling tinggi dalam dunia, bukan kilang kereta elektrik tau. Ini kilang kereta yang mempunyai capacity production paling tinggi di dunia ialah Giga Shanghai. Dan Giga Shanghai ni dikatakan akan mencecah kapasiti 2 juta unit menjelang hujung tahun ini. Sekarang ni dia orang akan cuba mencapai 100,000 unit sebulan mulai bulan September ni lah. Bulan Ogos tu katanya dapat cecah 700,000 lebih. Bulan September ni akan mencecah 1 juta. And kalau Tesla dia punya ramp up tu cepat lah sebenarnya. Sebab dia orang dah habis selesai dia punya upgrade pada bulan Julai awal Ogos. So, Julai Ogos dah habis semua upgrade untuk the final form of Giga Shanghai. Dan dikatakan dia akan berjaya mencecah 2 juta production capacity menjelang hujung tahun ini. Dan sekarang ni tidak ada satu kilang kereta di dunia, mana-manalah, tak kira lah you tunjuk kilang Ulsan yang paling besar dekat Korea ke, kilang Toyota paling besar dekat Jepun ke, ataupun kilang siapalah yang paling besar dekat US ke, tak ada satu pun kilang yang boleh menghasilkan 2 juta unit kenderaan dalam masa 1 tahun. Ini satu kilang tau. Jadi keupayaan untuk mereka menghasilkan kilang sebegitu bukan besar, kilang tu sebenarnya dia punya footprint tak besar. Footprint kilang Giga Tesla ni tak kira lah Texas ke, Berlin ke ataupun Shanghai, footprint dia sama dengan footprint kilang Proton di Tanjung Malim ataupun footprint kilang Perodua di Serendah, di mana kedua-dua kilang tersebut boleh menghasilkan mungkin maksimum 300,000 unit setahun. Means kilang yang same size boleh menghasilkan 7 kali ganda lebih banyak kereta. Jadi angka-angka ni semua dah disebut semasa Tesla menunjukkan dia punya battery day. Dia dah sebut dah. So dia orang tengah compress dia orang punya factory size to increase space efficiency, dan dia dah capai tahap itu. Dan cara mereka melakukan ni adalah dengan merombak kembali atau memikirkan kembali proses penghasilan kereta. Macam kita sebut tadi, Toyota fikirkan cara untuk menghasilkan kereta yang tak boleh dipasang dengan cara salah. Jadi bayangkan, untuk menghasilkan benda sistem macam tu, kita kena kurangkan bilangan komponen. No component is the best component because tak ada benda yang nak salah pasang. So bayangkan daripada 200 komponen, jadikan 2 komponen. So satu proses penghilangan komponen tersebut dah perfect. Every single time Tesla tuang dia punya aluminium dan keluar front crash structure dengan rear crash structure, tak ada mistake. Confirm tak ada mistake. Confirm tak ada mistake. Tak kira you pakai robot ke, you pakai apa ke, boleh ada mistake. Sebab kadang-kadang robot tu, dia punya voltage tak elok, welding tip dia tak elok, so ada kelemahan, ada sebagainya. Ataupun robot motor tu pasang lagi sikit, kalau tak ada kesilapan. Pasal benda tu dah diacu. So dengan itu juga, Tesla juga, dia ada satu proses di mana dia punya continuous development dia lebih daripada cara Toyota. Sebab apa? Untuk Tesla, dia orang punya continuous development ni bukan saja terhad kepada bahagian komponen, which dia orang buat dengan kadar dengan lebih cepat daripada industri otomotif. Itu dah menjadi satu disruption. Tapi dia orang juga ada improvement yang dia boleh buat pada software, which dia orang boleh lakukan secara lebih kerap. Dia orang boleh ada monthly update, kadang-kadang tiap minggu. Macam minggu lepas kalau kita tengok, Euro NCAP telah mengeluarkan keputusan ujian keselamatan dia orang untuk Tesla Model Y yang terbaru yang dibina di Berlin. Jadi kereta tu mencapai skor yang paling tinggi yang pernah Euro NCAP nampak. Tetapi macam mana pun Tesla masih lagi rasa macam tak berapa puas hati, terutamanya dengan dia punya auto emergency braking, yang pedestrian detection lah waktu malam. Dia orang improve dan make some improvement to the software, dan by the time result tu dipamerkan oleh Euro NCAP, Tesla mengeluarkan kenyataan mengatakan, oh kita dah update dah, sekarang dia punya keputusan tu sepatutnya lebih bagus lagi. So that kind of continuous update yang mereka boleh lakukan ialah dengan mempunyai kelebihan dari segi software. Ini kerana Tesla memang daripada awal lagi telah memikirkan kereta mereka sebagai satu produk yang boleh didefinisikan melalui software, melalui perisian. Maksudnya produk tersebut tadi tu dia kosong. Kalau kita bayangkan dia kosong, dan sekarang ni you nak produk ni berbentuk sporty.
define melalui software. You nak produk ni more family oriented, you define melalui software. Sama ada you nak bagikan perisian yang jenis macam ini ke, suasana dan apa semua boleh didefinisikan melalui software ataupun perisian. Jadi di situ kita tengok kenapa Tesla memang dipenuhi dengan jurutera perisian lebih daripada jurutera mechanical. Dan kalau kita tengok syarikat-syarikat kereta elektrik di China juga, sebagai contohnya NIO, kita tahu sekarang di NIO dia orang punya jumlah bilangan software engineer dan melebihi jumlah mechanical engineer, kerana moving forward itulah dia punya advantage yang terbesar yang dia orang akan ada. Dan ini antara salah satu benda yang telah difahami oleh bekas ketua pegawai eksekutif Volkswagen, iaitu Herbert Diess, dan di mana Herbert Diess telah cuba menubuhkan satu bahagian ataupun satu syarikat baru yang fokus kepada perisian untuk kereta moving forward. Masalahnya mereka telah tidak berjaya menghasilkan satu architecture software yang baru yang boleh digunakan. Ini kegagalan yang pertama dia nampak ni masa pelancaran ID series of cars lah, ID3, ID4. Di mana ID3 sendiri lambat dilancarkan dan akhirnya dilancarkan tanpa perisian yang lengkap. So kat situ kita nampak moving forward siapa mana-mana syarikat yang tidak mempunyai keupayaan penghasilan ataupun mereka bentuk perisian yang kukuh akan mendapat masalah, dan di mana di situlah Tesla mempunyai kekuatan dia. Dan yang ketiganya, masalah utama syarikat kereta sekarang selain daripada kos kereta elektrik, selain daripada kos dan juga dia punya perisian, ialah bekalan bateri itu sendiri. Jadi bekalan bateri ini adalah satu masalah yang cukup besar sehingga Toyota mengaku bahawa ialah satu masalah yang paling besar yang diorang tengah menjadi halangan utama diorang. Jadi bila penghujung tahun lepas Toyota upgrade dia punya target untuk EV, dia kata diorang boleh increase diorang punya target daripada 2 juta ke 3,5 juta. 3,5 juta pada tahun 2030 kalau tak silap saya. Jadi pada tahun 2030 ni sebenarnya kalau kita tengok kebanyakan sasaran daripada sama ada Bloomberg New Energy ke, daripada IAEA ke, daripada McKinsey, kebanyaklah Boston Consulting ke, semua orang sekarang dah bergerak kepada sasaran bahawa 50% daripada industri otomotif akan berganjak ke EV menjelang 2030. Jadi untuk Toyota, 50% daripada yang punya angka jualan sepatutnya ialah 5 juta. Jadi kenapa dia hanya letakkan sasaran 3.5 juta? Of course Toyota ni kita tahulah dia orang suka under promise, so mungkin dia under promise. Tapi kalau dia orang betul-betul tak dapat mencapai 5 juta, dia akan kehilangan 1.5 juta pembeli. Kemana dia akan pergi? Dia akan pergi kepada syarikat-syarikat yang mempunyai bekalan bateri yang mencukupi. Dan kita tahu Tesla punya perancangan ialah untuk 20 juta kereta setahun menjelang 2030. Satu angka yang tak masuk akal pun sampai sekarang ni, bila saya cakap pun saya macam betul ke dia orang ni nak dapat. Tapi terbukti buat masa sekarang ni lah, sampai sekarang ni, walaupun dia orang ramp up kilang dekat Shanghai tu kepada angka yang macam tak masuk akal, dia orang masih lagi boleh dapat bekalan bateri. Ini semua berlaku kerana perancangan jarak jauh lah yang memang ada pada dia orang, pasal dia orang memang betul-betul percaya dengan anjakan ke EV ni. Untuk syarikat-syarikat lain, bila dia tak percaya, dia punya komitmen level dia rendah sikit. Yang keempat, kelebihan untuk Tesla ni ialah dia menjual terus kepada pelanggan. Dia tak ada dealer. Dekat mana-mana pun Tesla jual, dia jual terus kepada pelanggan. Dia tak ada pengedar, dia tak ada kedai. Dia kedai tu hanya untuk collect kereta je. Kat situ ada orang akan tunggu untuk ceritakan kereta ni sikit, bagi you collect, sign dokumen semua, cukup, dah bayar, habis, settle, ambil kereta. Dan lepas tu dah hampir tak ada hubungan lagi dah dengan kedai penjual ataupun tempat kita ambil kereta tadi. Sebab apa-apa maklumat mengenai kereta, mengenai servis akan datang terus ke kereta dan diberitahu terus kepada pengguna. Dia tak perlu ada service manager telefon beritahu kata kereta cik kena ada recall, nak kena update itu ini. Untuk update memang datang straight kepada kereta, update tu melalui over the air. Untuk any kind of physical update, macam hari tu kalau tak silap saya ada masalah dengan dia punya wiring loom dia yang pergi ke tailgate belakang, di mana cara dia pasang tu mungkin boleh menyebabkan benda tu berlipat, dan bila berlipat takut dia punya casing pecah. Bila casing pecah boleh menyebabkan short circuit lah. So benda tu benda yang memerlukan physical update. Jadi physical update tu hanya diberitahu kepada pembeli ataupun pengguna selepas Tesla dah identify batch mana yang bermasalah. So dia orang dah tahu kan sekarang ni all good factory ada traceability. So dia orang tahu batch ni sekian-sekian, dan hanya pembeli-pembeli tersebut saja diberitahu untuk pergi untuk buat pemeriksaan dan pembetulan. So itu bila dia tak ada dealership, satu dia boleh maintain semua margin dekat dia.
Pasal bila you ada pengedar, you mesti kena bayar pengedar tu sama margin kan. Kalau tidak macam mana nak buat duit. Lepas tu pengedar tu pula dia akan ada sistem untuk after sale dan sebagainya. Jadi untuk kereta elektrik ni sebab dia orang tak ada after sales level dia kurang, keupayaan untuk peselenggara kereta tu sangat-sangat kurang, menjadi masalah sebenarnya kepada syarikat kereta. Macam mana you nak pastikan dia punya dealer boleh hidup? You nak bagi margin lebih pada jualan harga kereta. Sekarang ni kereta elektrik banyak syarikat dia punya margin kereta elektrik adalah sangat terhad. Tapi dah tak ada maintenance. Sebab kadang-kadang kita tengok sekarang ada setengah-setengah syarikat masih lagi mahukan kita pergi ke dia punya service center untuk buat maintenance kereta elektrik. Sama ada dia suruh tukar coolant ke apa ke, which mungkin kita tengok sebagai satu langkah konservatif, tapi setengah orang akan kata inilah hanya satu langkah sementara untuk membolehkan dealers buat duit. Sebab realitinya kereta elektrik ni dia punya maintenance dia sangat-sangat rendah. Dan kelebihan utama Tesla yang last sekali ialah autonomous technology. Jadi dengan adanya autonomous technology ni, kita tak tahulah betul tak betul lah. Dan sekarang ni dia punya 11.9 whatever lah, sekarang dia punya versi 11 dia tu agak bagus, dan kita tengok semua review-review dia nampak ada penambahbaikan yang agak besar, anjakan yang agak besar. Tapi bila bentuk akan capai full autonomous capability, kita tak tahulah. Tapi keupayaan yang sedia ada ni memang sudah terbukti dalam satu cara lah, iaitu ia menghasilkan kereta yang paling selamat seperti yang ditunjukkan dalam Euro NCAP. So ini adalah kelebihan-kelebihan utama di mana kalau mereka berjaya mencapai, sebagai contohnya autonomous tech ni, of course prinsip yang digunakan oleh Tesla tu sangat grand lah, sangat macam tak masuk akal. Hanya menggunakan kamera semata-mata. Orang lain semua pakai radar, pakai LiDAR, pakai apa, dia kata tak, kamera semata-mata. Selagi dia tak berjaya, okey, korang semua selamat. Tapi bila dia berjaya aja, korang semua kena. Sekali harung je dia tapau. Sebab korang, kalaupun korang berjaya sekalipun, korang punya sistem yang lain, nak kena ada LiDAR, nak kena ada radar, cost adalah lebih tinggi daripada dia yang hanya menggunakan kamera. Mungkin kau tak sedar, tapi kamera ni, satu kamera yang Tesla pakai, dia bukan pakai kamera high def, yang macam korang tengok muka aku ni, tak. Dia punya kamera ni medium resolution aja. 1080 tu dah kira besar rahmat lah kalau dia dapat. Dia tak memerlukan resolution tinggi. Dan kamera-kamera yang itu, yang jenis duduk atas sekatboard tu, harga dia murah je. RM1 tak sampai tentu. You know, there's a really cheap stuff yang dia boleh letak dalam kereta dia, dan pastikan benda tu boleh roll out dengan cepat. Yang selagi dia tak capai benda tu, you're safe. You're safe. But you never know when the tipping point will come. Okay? Tapi tak semualah dia kuat, tak semua dia terror. Jadi antara benda yang kekuatan tapi juga menjadi dia punya kelemahan ialah dia tak ada distribution network. Jadi bila you ada dealership, you ada distribution network. Jadi kenapa, but it all depends on perspective lah benda ni. It depends on perspective lah. So distribution network ni adalah satu ciptaan Henry Ford. Jadi kenapa kita tengok kereta sekarang, syarikat kereta dia ada distribution network, senang je. Kereta ni mahal tak nak buat. Sangat-sangat mahal nak buat. Jadi bila Henry Ford buat kereta tu, dia nak kena jual cepat-cepat. Masalahnya kalau dia nak kena pergi hantar ke setiap pembeli ke seluruh Amerika Syarikat tu, agak bermasalah lah. Satu, lama lah masalah nak sampai. Daripada kilang sementara nak sampai tu mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan, lama lah. Jadi apa yang dia buat adalah dia set up this distributor system, di mana setiap pekan, setiap bandar, setiap negeri ada distributor dia. Dia tak payah fikir tentang end user. Jadi distributor tu beli secara pukal daripada Ford. Cepat Ford dapat duit balik, dia nak rolling buat kereta lagi. So basically the distributor punya sistem ni adalah untuk membantu syarikat kereta kawal dia punya perbelanjaan. You tak perlu ada overhead banyak, simpan hutang banyak, benda tu bayar cash. Yang industri kereta ni bayar cash ni, kalau tuan-tuan nak tahu. You beli kereta daripada kilang tak akan hantar kereta tu naik masuk atas dia punya transporter selagi cek tak clear. So benda ni semua cash je. Sebab kilang tu perlukan cash nak bayar dia punya vendor, nak pasang kereta baru. So dekat situ Tesla ada kelemahan. Tapi untuk Tesla dia macam tak kisah sangat, sebab buat masa sekarang ni memang dia supply tak cukup pun, dan pada awal dia memang dah buat keputusan untuk build to order kereta-kereta dia. So bila order masuk dia build. Dan daripada day one sampai sekarang order tu tak pernah kering lah. Jadi dia tak pernah tak ada order. So untuk dia orang tak ada isu sangat benda lah. Cuma menjadi isu apabila timbul macam tu lah cerita masalah tentang
reverse camera, mungkin ada fit and finish punya isu, mungkin kereta bermasalah. Jadi jauh, kadang-kadang masa yang diperlukan untuk dapat booking, time untuk servis tu agak lama. So itu dia punya kelemahan dia lah. Dan of course untuk kereta elektrik, dia punya harga masih lagi premium. Di situ syarikat-syarikat kereta biasa masih lagi selamat. Selagi Tesla tidak menghasilkan kereta yang berharga $25,000 atau ke bawah, anda masih lagi selamat. Dan saya katakan ini, you kena tengok analisis ni secara betul. Kenapa saya cakap macam? Okay, sekarang ni kita tengok dia punya base price untuk Tesla Model 3 dalam, I don't know, 45 kot, 5,000 sekarang, 45,000. Most of them like 50,000 ke atas US dollar. Tetapi angka jualan untuk Tesla Model 3 dan Model Y tu adalah sama dengan angka jualan untuk Honda Civic, Toyota Camry, kereta yang jauh lebih murah daripada dia. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun kereta tu harga dia tinggi, tapi dia dah mula masuk ke teritori kereta-kereta yang kita nampak sebagai harga mampu milik. Di setengah-setengah pasaran, dia dah mengatasi jualan Camry dekat US, dekat California sebagai contoh, dia dah melebihi angka jualan Toyota Camry yang sebelum ni ialah kereta paling popular di California. Jadi, jangan ceritalah kereta yang dalam satu kelas harga dengan dia, BMW 3 Series ke, Mercedes C-Class ke, dah jauh kena tinggal dah. Jauh kena tinggal, berbatu-batu dah. Jadi yang tinggal yang sekarang ni, yang menariknya lah, the battle untuk the premium segment, kita macam Mercedes-Benz dengan BMW tu, walaupun angka jualan Tesla dah melebihi angka jualan dia orang, tapi dia orang punya market dia orang tak shrink banyak sangat. So which means that keselamatan untuk syarikat-syarikat yang berjenama premium ni ialah brand loyalty, di mana pembeli-pembeli masih lagi mahukan jenama tersebut regardless of anything. Cuma masalahnya di pasaran-pasaran baru, sebagai contohnya di China, kita dah mula menampak bahawa kekuatan jenama ni dah mula terhakis dengan agak pantas. Di mana dalam segmen kereta harga mana sekalipun, kalau dalam kita bandingkan EV, Mercedes tak boleh duduk dekat nombor 1 lagi dah. Sebab yang nombor 1 ialah jenama tempatan. Ini yang mengejutkan. Kalau nombor 1 tu Tesla kat atas dia okey lagi. Tapi nombor 1 ialah jenama tempatan. Jenama macam NIO, macam Li Auto, macam BYD sekarang dah cukup kuat untuk dia boleh jual kereta-kereta tempatan pada harga yang mengatasi harga-harga produk premium daripada Jerman. Jadi dekat situ kita nampak masalah Tesla belum turun ke 25,000 ni tidak menjadi isu yang sangat besar kepada Tesla, sebab Tesla masih lagi boleh menjual semua kereta yang dia nak buat. Model 3, Model Y, S dengan X. Tak ada permintaan, tidak berkurang, dia tak cukup bekalan. So they will continue to do that, and at the same time kita dah nampak dia dah cakap dah, dia punya roadmap dia ialah dia nak kena bina factory dulu. So sekarang ni dia dah sampai satu tahap stabil sekejap, di mana dia dah bina 3 gigafactory. So dia ada maximum install capacity untuk 6 juta kereta. Sekarang ni angka jualan hanya tahun ni dijangka 2 juta lebih sikit lah. So you ada selamat selama lagi mungkin 2 tahun sebelum satu lagi kilang naik. Tapi apa yang akan berlaku ialah sementara dia tengah nak ramp up Texas dengan Berlin, the Cybertruck akan keluar. Bila Cybertruck akan keluar, itu terutamanya ialah untuk pasaran Amerika Syarikat lah. Tapi Berlin tu akan memerlukan produk baru. Di mana dekat situ saya nampak kereta yang lebih mampu milik tu akan keluar di Berlin. Dan mungkin juga di China, sebab di China juga dikatakan akan dapat satu lagi kilang baru. Dan di Canada juga akan ada satu lagi kilang baru. So they will split lah Cybertruck, 3S, X, Y, semua dekat all these factories. Dekat North America lah. Fremont akan duduk lah, stay dengan S dengan X dia lah. So kat situ kita nampak harga kereta mampu milik Tesla ni akan datang tak lama lagi lah. 2026, 2027, saya rasa confirm dah ada lah yang 25,000 punya. Sebab Tesla dia punya goal dia ialah untuk mempercepatkan anjakan. Kalau orang lain dah masuk dekat segmen tu dan dia nampak benda tu dah bergerak, mungkin dia tak ada rush sangat lah, kan? Tapi saya rasa dia akan masuk kat situ, pasal itu yang akan membuatkan syarikat-syarikat kereta yang tradisional ni akan takut. Syarikat kereta tradisional ni macam belagak, pada kita nak cakap tau. Bila dia tengok syarikat China buat kereta-kereta elektrik ni, dia rasa macam benda tu tidak menggugat dia. Sebab dia nampak syarikat-syarikat China ni macam dia punya kualiti tu rendah jauh. Jadi dia tak takut. Bila Tesla buat, dia orang akan bangun dan tengok terkejut. Sebab you tengok sekarang ni untuk NIO ET5 yang baru ni,
dalam masa tak sampai 2-3 hari, dah ada 200,000 tempahan. 200,000 bookings, and dia orang punya production capacity ialah 15,000 sebulan. This is going to take one whole year to clear up, you know. So of course Neo tengah nak buat kilang baru lah, so kita tak tahu how quickly dia boleh clear up dia punya order. But the Chinese, the one thing that kita tahu about the Chinese that they can build a factory really quickly and they can ramp it up really quickly. So dari situ kita tengok mana akan datang ni pembeli-pembeli untuk ET5 ni. Saya percaya dia dah mula makan lah. Pembeli-pembeli daripada Volkswagen, kereta-kereta biasa, mula makan pembeli-pembeli daripada jenama-jenama lain lah, yang mana masih lagi ada dekat China tu, dia dah mula makan kat situ. Dan di tahun ini dijangka angka jualan kereta elektrik akan melebihi 6 juta. Tahun lepas bila kita tanya, ataupun bila China punya China Manufacturer punya Association tu, dia punya sasaran was like 4,5 juta ke 5 juta macam tu lah. Tapi yang penganalisa industri yang agresif kata mungkin 6 hingga 7 juta. Saya punya pendapat sini ialah antara 6 hingga 6.5 juta lah. Tapi nampak jelas sekarang ni kemungkinan besar dia akan melebihi 7 juta kereta. So di situ kita nampak memang price is still ada premium untuk Tesla. So mungkin jumlah jualan dia tak boleh melebihi, tak tahulah berapa juta, tapi still dia into the millions selling cars at the price of at least a mid-range 3 Series. To understand just the scale of that achievement, Volvo umur dia dah 100 tahun. Tak capai-capai lagi. Baru nak cecah 700,000. Selepas 100 tahun, dengan duit yang jili pam berapa banyak ataupun tak boleh naik-naik lagi pada lepas 750,000. Bayangkan. Seksa tak? Atau macam mana dia dah boleh buat? Kemudian, kelemahan ketiga Tesla, iaitu dia punya reka bentuk lah. Bukan kelemahan dari segi apa, macam mana, reka bentuk dia tu terlalu modern. Jadi kalau you seorang pembeli kereta yang tradisional, you masuk ke dalam kereta Tesla, you akan rasa tak selesa. Sebab you tak faham. You tak faham dia punya design filosofi, you tak faham kenapa kereta ni tak ada butang, you tak faham kenapa kereta ni tak ada meter, you tak faham kenapa kereta ni tak ada gear stick, you tak faham macam-macam. So you akan duduk situ, dia akan rasa takut dengan kereta ni sekejap. Dan itu adalah satu faktor yang agak besar juga sebenarnya untuk Tesla. Jadi buat masa tempoh awal ni, saya tak nampak itu menjadi satu isu sangat, kerana pada tempoh awal ni yang membelinya ialah early adopters. Jadi dari segi psyche early adopters ni, dia orang memang nak benda yang lain pada yang lain. Lagi pelik daripada yang lain, lagi dia orang suka. So untuk dia orang masuk kereta ni, dia orang rasa macam wow, kau tak ada kereta macam ni, kereta aku seorang je macam ni. So dia orang suka. Tapi untuk pembeli-pembeli biasa, bila lebih banyak orang nak membeli kereta ni, masa tu dia orang akan ada masalah. Di mana bila dia tengok, oh, reka bentuk ni terlalu out of this world. So mungkin dia orang pergi ke BMW nak cari kereta, atau mungkin dia pergi ke Volvo/Polestar nak cari kereta, atau mungkin dia pergi ke Mercedes-Benz nak cari kereta, atau kalau kat US mungkin dia pergi ke Chevrolet pergi ke mana-mana lah. Tapi di situ juga di mana dia akan fall back to that biggest problem yang ada sekarang, iaitu supply chain. Supply chain ni menjadi satu masalah di mana macam mana best pun kereta you. Sebab sekarang ni kalau you tanya I lah, kereta elektrik paling best di dunia ialah Lucid Air. Tapi tak boleh jual sebab tak boleh buat kereta tu. Nak tanya pickup elektrik paling best di dunia ialah Rivian R1T. Tapi tak lama lagi nanti you akan tengok Ford F-150 akan laku lebih daripada Rivian tu, kerana Rivian tak boleh buat kereta. So at the end of the day, kalau kita tengok kelebihan-kelebihan yang ada pada Tesla ni, kelebihan-kelebihan dia ialah kelebihan yang memang sebenarnya dah ada pada industri otomotif. Yang dia belajar daripada industri otomotif, tapi disebabkan industri otomotif ni terlalu bangga diri lah. Dia tak nampak kekuatan Tesla. Dan disebabkan itu, bila dia orang sampai ke penghujung tahun ni, dan kalau you pernah tengok channel ni lah, daripada tahun lepas saya cakap 2021 ialah tahun terakhir untuk you sedar mengenai anjakan ni. Kalau by 2021 you belum sedar lagi anjakan ni is real, that means you have not planned for it in 2021. 2022 ni ialah tahun terakhir untuk you buat planning. 2022 is the first year of execution. Kalau you tak boleh execute lagi in 2022, by 2023 it could be you are putting yourself in very dangerous waters. Because by 2025, I believe the tone would have been set already
by Tesla, by the first movers from the traditional auto industry, and more importantly, by the Chinese auto players. Benda ni, dia punya anjakan dia dah nampak macam dah tak boleh nak dielakkan. Hari tu saya baru nampak ada seorang post dia letak dekat dalam TikTok ke, bukan TikTok, mungkin dekat Instagram ke, dia kata kereta elektrik ni lepas kau pakai dia setahun 2 tahun, kau akan rasa macam tak ada keseronokan lagi dah. Sebab dia kata contohnya lah, macam microwave versus barbecue. Memang you microwave lebih cepat, tapi tak ada orang yang teringin makan burger microwave berbanding dengan burger barbecue. Betul? Tapi realitinya, lebih ramai orang makan burger microwave daripada makan burger barbecue. Kenapa? Sebab kos adalah jauh lebih tinggi. Dan untuk kebanyakan orang kita, yelah you cakap lah, memanglah bakar pakai oven lagi sedap. Bila last you tengok orang pakai oven kat rumah you? Banyak rumah dah tak ada oven dah, yang ada hanya microwave je. You sembang, gebang lah macam mana pun. Oven tu pakai buat kek je, ataupun buat kuih je masa raya je. Ada orang panggang ayam lah oven. Aku tak pernah nampak lagi lah. Jarang sangat nampak lah. Betul lagi sedap. Tapi realitinya apa? Realitinya kita semua nak benda yang paling mudah. Memang bawa kereta ICE itu sedap buat masa sekarang lah, pasal kita tak merasa lagi EV tu. Okey lah, let's assume lah sedap lah. Macam mana pun buat EV tak sedap lah. Betul ke? Sebab baru hari tu siapa, one of the Formula 1 drivers, dia ambil dia punya that electric supercar tu from kan, dia ambil kereta 2000 horsepower. Okey je, seronok je. Dia ke elektrik ke ICE ke, the fun factor tu is there if you dial it in. But for the most of us, for the rest of us, kereta tu bukan fun tau. For 90% of the buyers, kereta tu macam microwave. For 90% of the buyers, kereta tu macam washing machine. Satu benda yang dia kena beli. Kau ingat kalau dia tak payah beli, dia nak beli ke kereta tu? Buat apa dia beli kereta, babe? Mahal nak bayar bulan-bulan. Baik aku beli baju, baik aku beli makanan, baik aku pergi berjalan, lagi sedap. Tapi aku kena bayar duit kereta setiap bulan, sebab kalau tidak aku nak pergi kerja susah. Nak hantar anak-anak pergi kerja susah, nak pergi sekolah susah. So kereta ni sebenarnya untuk kebanyakan orang macam microwave, macam mesin basuh. Kenapa aku cakap macam tu? Pasal dua syarikat kereta paling besar dalam dunia, iaitu Toyota dengan Volkswagen, produk dia ialah meh. Banyak ke kereta Toyota yang kau tengok, aku teringin betul nak beli Corolla ni? Tak ada kot. Aku rasa tak ada budak. Nak tahu tak kereta tu desirable ataupun tidak, you look at your teenage self lah. Bila masa you umur 16-17 tahun kan, aku bermimpi nak beli Toyota Corolla. Ada ke? Tak ada kot kan. Aku bermimpi nak pakai Volkswagen Polo. Tak ada. Kita semua teringin nak beli Alfa Romeo, nak beli Mazda RX-8, Ferrari ke, Lamborghini ke. Itu yang best tadi tu, yang seronok tadi tu. But realitinya at the end of the day, most people buy kereta yang paling senang nak jaga, yang paling tak bermasalah, yang paling tak meragam. Boring ke tak penting. Sebab tu juga kereta color yang paling popular ialah kereta warna kelabu. Sebab itulah color yang paling senang nak jaga, bukan kereta color yang paling cantik. Faham? So 90% of the time you will not see this electric car as something desirable, because you never saw the ICE car as desirable pun untuk kebanyakan orang. Jadi channel saya ni channel kereta, so mungkin yang dengar ni semua kaki kereta, tapi kebanyakan orang kat luar tak minat kereta. Jadi fokus untuk benda-benda yang penting ni ialah kereta tu kena orang kebanyakan suka, kereta tu kena mudah nak jaga, which is all kereta elektrik ada, dan last sekali kalau tak payah bawa lagi sedap. Itulah autonomous technology. Jadi kat situlah di mana saya nampak untuk Tesla ni susah untuk kita nak terus lawan dengan dia kalau kita tak dapat balik keupayaan untuk menggunakan gigacasting, battery supply chain, software advantage, boleh jual direct to consumer, dan ada autonomous technology. 5 benda ni kena ada. Sebab kekurangan pada Tesla ni ada kecil je, iaitu dia tak ada distribution network, harga dia premium, dan design dia tak suited untuk semua orang. Okey, sampai situ je video kita kali ini. Tolong tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Komen banyak-banyak sikit. Kalau tak suka lagi best, aku lagi suka. Kita boleh bincang kat bawah. Dan macam biasa, tolong tekan butang subscribe dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, Pemandu Beremah, kita jumpa lagi insyaAllah.